واندفع أبو لهب في عداوته إلى غير حد، فلم يراعي في ذلك رحما ولا قربا، ولم يقدر أن ذلك الذي يعاديه هو ابن أخيه وصهره وجاره الأدنى، وأعماه الغضب والتعصب عن كل ذلك فلم يأبه بشيء، فانساق مع نزعة البغض انسياقا عنيفا حتى صار أعدى عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنزل الله فيه سورة عنيفة حادة تعينه بالاسم وتنذره هو وزوجته بالويل وسوء المصير في الدنيا وفي الآخرة. Kita minggu lepas kita sampai ke cerita bahawa Nabi SAW buat jamuan di rumah dia 2 kali. Jamuan yang pertama dihadiri oleh lebih kurang 40 orang, dan jamuan yang kedua juga dibuat lebih kurang dihadiri 40 orang. Dan jamuan yang dibuat hanya kita lagi panggil jamuan politik lah, kalau lagi awak panggil. Itu setelah Allah Ta'ala waktu ayat wa anzir ashidatakal aqrabin, ya Muhammad mungkena wayak siapa keluargamu dekat-dekat senaik takut dia ke. Maka Nabi pukul orang mari kumuh di samping tu buat jamuan. Lepas pada jamuan yang pertama tak ada Nabi bucak, Abu Lahab bucak dulu lagi, kerana Abu Lahab ni nak maruh doa. Nabi dia tahu dari jamuan ni politik semua ni, dua sejamu politik pada bank dia baik dah satu. Maka dia pun bucak lah di rumah Nabi sendiri, bukan rumah dia, pandai-pandai dia pergi bucak rumah orang lain, rumah Nabi. Marah punya marah hingga sampai Nabi sendirinya tak berani nak bucak latek lepas pada dia bucak tu, walaupun di rumah dia sendiri, kerana kesan daripada kata-kata dan suasana ketika tu suasana yang menggerunkan. Maka Nabi perkasanya begitulah. Bila sampai keadaan nampak suasana terreda sikit, Nabi buat jamuan pula, berjemput orang tamu. Dan dalam masa nak buat jamuan yang kedua ni timbul masalah nak panggil juga kau Abu Lahab ni, kau tak panggil, tapi negeri juga Abu Lahab. Sudah makan molek tak ada 10 molek, Nabi berkata bangun dulu lagi syarah. Jadi bila Nabi bucak dan ucapan Nabi itu walau bagaimanapun dia sebut sini sikit timbul masalah syurga neraka. Nabi kata latam wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'athunna kama tastayqidun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa la tujzaunna bil ihsani ihsanan wa bis su'i su'an wa inna hadzal jannatu abadan aw an-naru abadan. Ini ucapan Nabi yang kita baca minggu lepas. Nabi kata masalahnya begini tuan-tuan semua, kita ni tidak hidup sama-sama, ada masa kita mati. Dan masalah mati kita ni, mati hidup ni sebenarnya tidur bangun. Semalam kita tidur, hari ni kita hidup, kita selek balik. Maka sikit lagi kita akan mati dalam kubur, lepas tu akan hidup balik. So, pada pagi tadi kita hidup balik lepas pada mati semalam, begitulah. Dan naik setengah lagi Nabi kata kita ni satu masa kelak akan disuai jawab, akan disuai siasat oleh Allah Ta'ala satu persatu kerja kita. Hak mana baik akan dibalas baik, orang yang buat jahat akan dibalas jahat. Dan lepas pada itu akan berkekalan syurga terus menerus ataupun neraka terus menerus. Jadi inilah benda-benda yang sampai sekarang tu kita sebagai tok guru, sebagai ustaz, sebagai tok ayah, apabila kita bercakap, berucap, kau bersarah, kau berapa kau, sikit sebanyak kita kena selit syurga neraka dosa pahala ni. Barulah ada ciri-ciri kata orang ataupun beza ucapan kita orang ahli agama dengan ucapan orang panggil ucapan biasa dan ucapan yang kau biasa. Jadi kalau orang lain bucak sekian wajan tak sebut surga neraka pun tak pelik dah, moga dia tak ada tujuan. Kita sebagai seorang ulama yang dipanggil waris Nabi kena masuk unsur-unsur yang menampakkan ucapan kita ni jenis ucapan agama. Ucapan bukan ucapan seorang sekular, tapi ucapan seorang ahli agama kena sebut surga neraka. Jadi bila Nabi kita sebut syurga neraka lah berapa semua sekali, timbullah perpecahan di kalangan pendengar itu sendiri. Ya, kalau dulunya pendengar dia ni bolak menekan Nabi, sejak daripada Nabi buat ucapan ni timbul perpecahan. Ataupun kita panggil timbullah dua pandangan. Satunya menyokong pasukan lama iaitu kafir, dan satu lagi menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah tok saudara dia sekalian yang bernama Abu Talib
Dan juga termasuklah seorang mak saudara dia namanya Safiyah binti Abi Talib. Jadi dua orang ni mengeluarkan kata-kata yang menampakkan dia ni sokong Nabi dah. Jadi bila sokong Nabi, lepas pada Nabi berhenti tu Abu Lahab tak berani dikabangi pula. Tak berani dah nak dikabangi kerana suasana terlain dah kali ni. Tidak suasana masa buat ucapan buat apa ni, buat jamuan ni. Tidur-tidur. Mandaninya pula disebut wan dafa Abu Lahab fi adawati. Abu Lahab dia dulunya marah ke Nabi dan dia ni walaupun apa lain sikit, tapi masih juga Abu Lahab ni terus menerus indafa. Indafa maknanya melancar ke depan juga. Abu Lahab terus apa kita panggil menerus. Abu Lahab masih meneruskan permusuhan dia ila ghairi haddin sampai tak tahu, tak ada cakap. Tak ada target dia, tak ada. Dia nak balas dengan Nabi. Tujuan apa nak tak ada dia ni. Falam yura'i fi dzalika rahiman wala qurba. Dan dia ni tidak yura'i, tidak mera'i, tidak meletakkan masalah rahim dengan kerabat, tak timbul masalah. Mana di antara Abu Lahab dengan Nabi ni kira-kira wali orang panggil kau pak saudara. Walaupun pak saudara dengan anak saudara, walaupun kerabat dekat sangat, tapi Abu Lahab nampak tak fikir langsung masalah kerabat. Buat balas macam dengan Nabi. Walam yuqaddir anna zalika alladhi yu'adihi wa ibnu akhi wa sihru wa jarul adna. Dia tidak fikir pun bahawa orang yang dibuat balas ni iaitu Muhammad bin Abdullah ni anak saudara. Wa sihru ni natu. Anak Nabi dua orang. Ia jadi natu kita panggil. Anak Nabi dua orang hak puan berkahwin dengan anak dia, anak jantan dia. Tu biasa. Sihru ni natu orang biasa orang panggil. Jadi kuat-kuat sangat nak bala-bala tu ingat dia ni anak saudara. Patut biasa kata. Lepas tu rumah pula jiran pula. Lah mana balas dia semua. Jiran lagi. Tuk biasa lagi. Dua orang duk tu biasa tu. Sekali lagi dia sebut Safiyah duk tersum ke apa namanya. Balas macam. Wa a'mahu al-ghadab wa ta'assub an kulli shay'in falam ya'bah bi shay'in. Dengan sebab ta'assub dia dan marah dia ke Nabi. Ta'assub maknanya pegang dengan membabi buta kata orang. Pegangan dia kita babi buta hingga sampai a'ma menjadi buta. Macam panggil al-hubbu yu'mi wal sin. Kasih kita pada sesuatu itu menyebabkan kita ni ibarat orang buta. Sebagaimana mak sayang pada anak. Maka anak kudih, kalau anak gapo tak kira kudih gosok, bang gosok, basuh gapo tak kira masalah kembang, jejek. Kenapa? Kerana cinta sangat dalam hati mak pada anak dia yang menyebabkan bosun, angin, gapo tak timbul walaupun kudih gapo sekalipun. Begitulah satu orang yang cinta pada satu perkara, dia tak boleh tengok orang ganggu benda yang dia cinta, yang menyebabkan dia jadi ibarat orang buta, tak kena waris, tak kena salah lawan belaka kerana kawan tu dia ganggu benda yang dia sayang. Wansaqa ma'a naz'atil ghadabi insiyaqan 'anifan. Dan dia hanyut bersama dengan semangat nak marah dia tu, hanyut yang begitu sekali kuat. Mana hanyut dia turut, orang itu hati. Dia ni turut hati marah ke Nabi ni begitu sekali hebatnya, hingga sampai tak fikir tuk basah, tuk gapo marah macam. Hatta sara a'da adu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai dalam ramai-ramai Mekah tu dialah orang yang naik nama balas dengan Nabi. Dalam ramai-ramai orang kok saudara mak saudara berapa naik dia kok marah benar ke Nabi. Kita orang Melayu ni tak berapa timbul Abu Lahab. Kita duk timbul Abu Jahal, tak tahu apa cerita. Bakal di zaman hari itu dan mudah sebut Abu Jahal aja. Tak timbul Abu Lahab. Sedangkan bapak melawan Nabi nombor satunya Abu Lahab. Abu Jahal tu lawan juga, tapi Abu Lahab nombor satu. Kita sini tak pernah Abu Lahab timbul Abu Jahal. Bakali buatan jahat tu jahil. Kalau kita sebut dah jahil, ada orang nama Abu Jahal ya. Kita kata orang Padang dia jahil pun. Nama dia dah Abu Jahal, bapak jahil. Tak tahu lagu mana cerita. Wa hatta anzalallahu fihi suratan 'anifatan haddah. Punya marahnya dia kepada Nabi ni hingga sampai Allah Ta'ala buat turun ayat dari langit. Dan dalam ayat tu sebut nama dia lah. Sebab kemarah Tuhan juga pada Abu Lahab ni. Abu Jahal, maruk jahat-jahat dia pun tak naik nama dalam Quran. Abu Jahal, anak dia Ikrimah, lapor semua sekali, ramalah dia orang lain, buat beratus berpuluh. Tak naik nama dalam Quran. Tapi Abu Lahab timbul nama. Turun surah Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabbat. Abu Lahab ni rekod dalam Quran. Gazet nama dia dalam Quran. Wah, begitu sekali malu. Allah Ta'ala pada dia. Tu'ayyinhu bilismi. Surah dalam Quran itu sebut nama tu. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada ni maknanya terjemah dia tu
Acurlah 12 tangan Abu Lahab. Acur 12 tangan ni kalau rantai yang mati dibunuh. Mati dibunuhlah Abu Lahab. Wa tabba. Tak padai lagi tangan 12 tu Tuhan marah. Dengan tubuh-tubuh dia pun marah lagi. Tabbat yada Abi Lahab. Acurlah 12 tangan Abu Lahab. Wa tabba. Dia tubuh dia pun acur lagi macam. Tak marah lah Tuhan. Itu cara orang Arab marah. Dia lakcok lah. Apa rantai lagi. Dia lakcok mati dibunuh. Demo syarah kata empati kadang-kadang ketika dia nyupuh sebenarnya tak ada mahu dia juga. Dia ada nah dia. Kalau tabati ada tu mana tu tabati ada tidak nyupuh lagi. Ada pun Tuhan sebut apa dia ni, ulaika kal al'ani balhum adall. Orang itu pemnatan bahkan lebih sesat lagi. Jadi sumpah Tuhan dalam Quran kepada manusia-manusia tertentu ni kadang-kadang benar tu jakit mari kita. Walaupun kadang-kadang terjumuh kita tu lebih pada Quran lagi. Tapi ada buah nak marah tu ada. Wa'alinhu bil ismi. Wa tunzirhu huwa wa zawjatahu bil wali wa su'il masir. Dalam surah Tabbat Yada tu selain pada sebut nama Abu Lahab lah oleh Tuhan, Allah Ta'ala beri ancaman, beri warning kepada dia sendiri dan juga kepada retina dia. Warning bil waili, sebuah neraka nah, wa su'il masir fid dunya wal akhirah, dan akibat yang buruk baik di dunia baik di akhirat. Bila kita baca surah Tabbat Yada tu, arti kita pun sama menyukuh pada Abu Lahab dan pada bini dia. Abu Lahab setelah habis bersyukuh. Dia pada awal Tabbat Yada sampai ke hablum min masad, tak ada kerja lain kerja syukuh Abu Lahab. Jadi hak demo dibaca bawa ayat semaya murid Tabbat Yada qul ya Tabbat Yada, dia mesti Tabbat Yada dia mau nyukuh Abu Lahab. Kadang-kadang hak nyukuh sendiri tu syukuh Abu Lahab pula ini jadi masalah. Ya syukuh ya syukuh kita je naik tak ustilah man. Kita tak usti ke dia tak usti dah. Faqad kanat hiya al-ukhra 'anifat al-adawati lir-rasul. Kenapa ya Tuhan marah pada Abu Lahab sebagai tok lelaki dan bini dia Ummi Jamil sebagai isteri? Kata dia kerana dia tu pun waktu tu pun 'anifat al-adawah rasul. Dia ni pun lawan sengit juga. Maknanya lawan Nabi Anif maknanya sengit. Lawan yang sengit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tina jatan lah tak Islam Tina jatan lawan Nabi. Wa kanat tartakibu min al-hawaqati fi adawatiha ma la yattafiqu ma'a makanatiha fi Quraisy. Perempuan dia ni, perempuan Abu Lahab ni, nama dia gelar dia Ummi Jamil. Kata dia buat kebodohan dia. Maknanya masa dia balas dia nampak bodoh dia tu tak padan dengan tarah dia dalam golongan Quraisy. Dalam golongan anak-anak Quraisy, Arab Quraisy ni dia dengan awal ternama. Tetapi waktu dia balas dengan Nabi ni, dia buat benda-benda dia tak padan dengan tarah dia. Tarah dia maknanya padan dengan budak-budak dia buat lagu ni, tak sedap buat lamunya orang tua. Tak, buat juga. Ada benda-benda tertentu. Wa ta'ti minal umuri ma yahbatu biha ila darati safalati wal awrat. Dan perempuan ni buat benda-benda yang merendah ke tarah dia sampai ke tarah tekak budak-budak. Kita tua ni kan, semua-semua banyak salah. Ada budak-budak sudah lagu ni. Mungkin tak sedap sebut lagu ni, tak sedap buat lagu ni. Tapi mereka nak marah ni, tak kira aku orang tua budak-budak aku nak marah apa aku buat benda tertentu. Jadi Abu Lahab apa ni dunia Abu Lahab ni siapa kau pikat. Tak pandang dengan taraf dia retina dan ternamu dengan orang kampung dia, tapi dia dengan Nabi dia melawan Nabi Tawai semua siapa kau pikat begitu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jaran mulafiqan li ammihi Abi Lahab. Dia kita ni riwayat cerita rumah Nabi. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam seorang jiran. Dia rumah dia tu dekat dengan rumah pak saudara dia Abu Lahab. Wa kana ma'a zalika yumittu ilayhi bi silatil musaharah. Di samping rumah dia tu lagu seorang atak dan dengan rumah pak saudara dia Abu Lahab ni, dia juga berhubung rapat dengan pak saudara dia ni, iaitu hubungan musaharah. Musaharah ni kita panggil tak bila bahasa apa panggil? Bahasa panggil kalau kita panggil. Bahasa panggil. Ibu panjang kalau itu tu tak apa dah. Uzkanat ibnatahu Ruqayyah wa Ummu Kalthum zawjatayn li Utbah wa Utaybah. Ini dia. Apa cerita Nabi dua ni bahasa ni? Kerana anak dua ya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama satu nama Ruqayyah, satu lagi nama Ummu Kalthum. Kedua-dua ni jadi isteri bagi anak bagi Abu Lahab. Hak seorang itu nama Utbah, hak seorang lagi nama Utaybah. Kedua-dua ni anak Abu Lahab. Ni jangan-jangan cerita itulah belum jauh dari itu ni.
ولكن هذه الصلاة جميعا لم تكن لتخفف يوما من حدة العداوة. Tetapi walaupun hubungnya demo dua ni begitu sekali rapat, dira dah sekali, woi dah sekali, bahasa tangan pula, pun kata dia tidak boleh meredakan perbalahan yang begitu sekali sulit. Begitu sekali pun kata dia, Allah nyebalah roti demo dua bulan, kata dia. Mal kanat adawatu lirrasul tazdadu yawman ba'da yawmin. Bahkan gerah apa rasanya derajat perbalahan ni bertambah dari hari ke hari. Tak ada nampak reda, tak ada nampak nak unduk. Hari-hari tu timbul isu baru sama balas dalam dua ni. ولعل ما كان مما يشب في نارها ويزيد في استعارتها أن زوجه أم جميل بنت حرب هي أخت أبي سفيان لحرب زعم أبي أمية. Kata itu yang kita ni kata boleh jadi juga yang jadi balas dan merubah anak ni begitu sekali hebat. Apa nama ni? Bini bagi Abu Lahab dia balas sangat dengan Nabi ni. Kerana kita baik bini Abu Lahab ni dia jadi adik-beradiknya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbin ni apa nama ni ketua Bani Umayyah. Di Mekah tu ada Abu Lahab, Pak Tayo, ada Abu Jahal, Pak Tayo. Dan ada seorang ketua kapur situ namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua bagi Bani Umayyah. Nabi ni dalam golongan Bani Hashim, anak beranak ni. Ni anak beranak Bani Umayyah. Siapa dia? Abu Sufyan. Nabi anak beranak Bani Hashim. Dan dia ni balas dak zaman hari tu lagi. Zaman-zaman dulu pada Islam tu dia balas dak. Jadi bila Nabi SAW dalam puak-puak Bani Hashim ni mengaku dia ni Nabi, dia Bani Umayyah pun nak jadi Nabi juga, maka naik lagu lah. Betul kan? Betul lah. Ummu Jamil bini bagi Abu Lahab ni adik-beradik bagi Abu Sufyan, ketua anak-anak Bani Umayyah. Situ duduk tu dari segi tu bagi ni dia duduk malah dia. ذلك الذي ظل على عداوته الإسلام ورسوله حتى فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دينها أفواجا فدخل مع الداخلين. Abu Sufyan ni balas dengan Nabi, supaya Abu Lahab, supaya Abu Jahal apa. Balas. Siapa kau pikat Nabi patah balik semula daripada Madinah balik semula ke Mekah, nak tahu kota Mekah, barulah Abu Sufyan ni masuk Islam. Belum daripada tu waktu Nabi duduk Madinah baik, waktu Nabi duduk Mekah baik, waktu Nabi duduk Madinah baik, Abu Sufyan lah kepala pengat memimpin pasukan peperangan. Dan tuan-tuan semua tahulah Abu Sufyan jugalah apa nama ni, dia memimpin balasan teruk di perang dengan Nabi di mana? Di Uhud baik dan di apa namanya Khandaq baik. Tengoklah padahalnya anak Nabi jadi bini Abu Lahab, anak Abu Sufyan pula bini Nabi. Anak Nabi jadi bini anak Abu Lahab, anak Abu Sufyan bini bagi Rasulullah sendiri di Rasulullah Ummu Salamah. Lepas dia molek sama mengaku sama tok tua la ilaha illallah. Paklah ikut lagi ni. Alti para hadis semua. Amun oleh amun kata dah. Pecah belah tak lain. Tak ada agah kalau kata lah pecah belah jangan pecah belah tak belah tak lain. Kalau saya tengah ambil akadnya ada maka selamatlah orang ni balas. Dia jadi masalahnya pucuk balas juga. Kalau pucuk balas ni, kalau pucuk tu kena balik kita, balas dia raya. Duduk mati balas. Pucuk dia sebab balas ni kerana gini. Benda ni betul balik kaya. Balas. Tapi kalau pucuk yang kata balas ni balas, boleh balas ni. Kenapa? Pucuk balas ni tak kena balik kaya. Kena balik kaya. Kena betul lah kita balas pucuk kohok tu kena. Tapi kalau selagi pucuk balas kita ni dia kena balas kita, balas dia lah boleh paling hari-hari kita. Itu jadi Nabi sendiri Allah Ta'ala bagus tak tua dengan siapa dia, dengan gulung kaki bagus dia. Kenapa? Kalau yang pucuk itu balik mati manusia ni dengar kata belakang supaya nanti syaitan tak ada tangkap bumi. Bila syaitan tak ada tangkap bumi dia janji dah nanti Tuhan yang menjangan mati aku dia tidak kemat lagi tak kemat aku nak hidup. Kata kata tak boleh, tak ada apa tak boleh. Syaitan nak aku dia janji konkret dah dengan Tuhan dia. Jadi balas tak hilang lagi kata-kata agama. Jadi kita kena peti. Balas ni pucuk berapa? Pucuk tu kena peti. Betul siapa? Salah siapa? Oh Allah.
Nabi jadi tak dah sama ayat dah. Hak belum jauh ya itu. Dan kata gitu. Jangan Nabi tidak jadi Nabi lagi. Anak dia tak anaknya anak penuh. Anak hok jangan gitu lagi. Dia dah kita dah. Jangan gitu baguan. Allah sebut tak jauh tak sana juga ayatnya. لقد كانت أم جميل تحمل في صدرها من الضغن على رسول الله أضعاف ما كان يحمل زوجها. Kata dia isteri Abu Lahab yang bergelar Ummi Jamil. Tok lakinya Abu Lahab. Bininya Ummi Jamil. Abu Lahab ni maknanya orang yang muka dia berseri. Mata rupanya pucuk api mata. Ummi Jamil ni nama dia bukan lain. Belajar dia Ummi Jamil. Ummi Jamil ni kan ibu kami. Ratu lah, ratu cantik. Kata dia Ummi Jamil ini apa ni menalu dalam dada dia apa ni kemarahan terhadap Rasulullah lebih daripada apa yang dikandung oleh dada tok laki dia. Mana tok laki dia Abu Lahab marah dia Nabi, tapi bini dia lebih hebat lagi. Lebih marah lagi ke Nabi. Lebih kali ganda lagi nak marah ke Nabi lebih daripada tok laki dia marah ke Nabi. Wa kana da'wa an tufi'al fitana bainahu wa baina ashiratihi. Dia terangnya awak tina dia ni, tina Abu Lahab dengan nama belaka Ummi Jamil ni menimbulkan bermacam-macam fitnah di antara Nabi dan di antara keluarga Nabi. Dia pelaga di antara Nabi dengan keluarga Nabi. Ini perang Nabi. Awak tina ni kok bahasa jenis mulut banyak, wasa gapo dah. Labla dia duk di kedai memang lagi ala balik dan saya gotu dia duduk ni. Abu Lahab dengan tina dia ni Allah Taala bubuh dalam ayatnya sifat yang begitu sekali hidup fasammaha hammalatal khatab. Ada ayat kan sabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab. Mapuhlah Abu Lahab dan mapuhlah juga tina dia hammalatal khatab. Perempuan ni jom nikah kaya hati. Kita jenis dia punya perempuan yang selalu suka sangat nikah kaya hati. Kaya hati ni suka kaya hati ni kaya hati semua kata artis sebagai yang panggil sinigan. Kata dia benar tidak nikah kaya hati. Sinigan. Sinigan lagi apa dia? Wahyati katun namamatil wasi. Sinigan pada seorang perempuan yang suka mengacung dan suka pelaga. Orang yang berjumpa orang tu acung, pelaga, orang ni acung, orang ni opak, orang ni kapal, dia dipunuh dan habis ini ibarat dia ni waktu kayu kering bakar. Bagaimana kita ambil kayu kering, rupuk kering kecil tak? Habis di sini, rumah, punah jana habis di sini. Begitu juga lah hubungnya di antara satu sama lain, jadi punah jana, buatkan kita je pelaga dia, buatkan kita jatuh dia. Jadi acung ni boleh memusnahkan ikatan mahabbah silaturahim di antara orang, bagaimana kayu kering boleh membakar hanya sebuah rumah. Allati tus'il narul fitan bainan nas. Orang yang acung ni biasanya lepas pada dia acung, lepas dia opak dia pelaga juga, orang itu jadi balas sama sendiri, kata sama sendiri. Pasti harikuma bainahum sulatul wid wa tarahim. Menyebabkan habis segala ikatan kasih mesra satu sama lain. Orang dulu besar rapat di sini, dia dengan acung dan dengan pelaga demo, apapun janda yang di sini. Ini kerja yang panggil kerja Ummi Jamil yang disebut menikah kaya hati. Wahada tabi'a ila asjartin hadhi nasawarha fi situl khattabah. Dan Allah Ta'ala tunjuk Ummi Jamil bini bagi Abu Lahab ni dalam tunjuk pada puncak yang paling rendah kerana Allah Ta'ala beri gambaran pada orang bahawa dia ni perempuan kaya hati. Mana bagaimana orang katung dari Arab bila mesti sangat tak ada orang buat kerja dia tak kapok itu kali kita masuk hutan kaya hati. Ni kerja satu kerjaan yang paling mudah bagi orang tak ada modal. Jadi kerjaan mudah benar makna kerjaan orang tak sekolah, orang tak apa, orang buta huruf, tak apa, asal ada kapok ada jaga, bukan kaya hati dia kena boleh cuti. Begitulah keadaan Ummi Jamil walaupun dia menjadi bini bagi orang baik-baik, bagi orang ternama, tapi Allah Ta'ala anggap dia sebagai seorang miskin, papa kedana masuk hutan kaya hati. Itu hinalah gambaran ini. Allah tidak tasarikan fi illa wa fi jidah hablum min masad. Yang perempuan ini fi jidah hablum min masad. Ditekuk dia, Tuhan kata ditekuk perempuan itu seutas tali yang dibuat daripada kulit tanah.
Hanya kita sini bila kita belajar orang yang Nabi sudah 4 kulit tadi tu. 4 kulit buat tali kubah, tali berapa pun. Orang Nabi Arab dia 4 kulit orang sama buat tali. Jadi satu orang yang tekuk dia ni ada seorang tali belik sebagai orang juga kayati jak orang tali dia ni mestilah hina lah berapa semua sekali. Perempuan belah hak ni kata tu jenis lah. Jadi bahasa tak tali tekuk, tali bukan kayati. Kayati itu bukan kayati sungguh. Kayati apa dia? Nak membuat acun-acun yang ada. Itu dia. Wak nak marah dan benda tu Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Walhaqqu anna umma jamirin kat asad adawatan lirrasul min zawjiha Abi Lahab. Kata dia sebenarnya pun gitu. Ummu Jamil ini ketua kita ni memang dia balas dengan Nabi lebih pada lelaki dia buat balas. Lelaki dia balas juga lelaki dia ni turut lagi. فلم يكن يكفيها ما تثيره من الفتن بينه وبين قومه بل كانت تعمل دائبة على تحقيره وامتهانه. Karena dia ni tak padan dengan fitnah-fitnah, acuman yang dia buat, dia pelagak di antara Nabi dengan orang kafir dia. Bahkan dia ni bekerja terus-menerus siang malam untuk menghinakan Nabi dan untuk pecah Nabi. Macam mana misalnya? وكانت تعيره بالفقر حينا وبموت البنين حينا وحينا تضع في طريق السيف والقذر وحينا تقض في ذنبه الشعر وتغنى به في مجالسها. Kata bagaimana hak Fino ni teruk sangat balas dengan Nabi. Dengan kata dia sekali-sekala dia belah Nabi apa. Muhammad nak jadi pemimpin agama, fikir agama agak elok hati dini. Ai berat juga kali kat orang kata kita ini. Agak nak jadi pemimpin. Fikir sambil teruk dini tu apa ni? Fikir Khadijah lah. Jadi siapa dia pun naik bahasa Nabi. Benda lagu ni memanglah Ummu Jamil kata seorang lagi. Ni dah tak ada fikir lagi. Fikir wa bi mautil bani hina. Dan sekali-sekala dia belak Nabi ni kerana anak-anak Nabi mati belakang. Anak-anak lelaki Nabi mati belakang. Anak lelaki Nabi berapa? 3 orang ke berapa? Qasim, Muhammad atas Muslim mati belakang. Jadi mu ni jadi pemimpin anak jatuh mati habis. Bila anak jatuh mati pasal apa dia nak sambung perjalanan ni? Serupa. Bagi orang Arab yang hidup dia dasar pada kabilah, dasar pada korama orang, korama dia, tiba-tiba satu orang yang anak laki-laki segil orang mati, tentulah ibarat putus hubungnya. Jadi dia ni, family jadi kita ada lagi mana anak muslim mati. Jadi tidak jadi contoh macam ni bukan lagi orang Arab memang macam. Itu dia. Wahinan tabaun fi tariqis saqa wal qadr. Ada sekali-sekala pula siapa sayap rumah dia sapu habis siapa di muka tangga Nabi. Dia tak boleh sapu baca lah berapa rumah dia suci banyak dia boleh tinggal seluruh muka tangga Nabi. Ingat Nabi. Wahinan taqudu fi zambi sa'ra. Dan sekali-sekala dia pula malah buat batu puah buat jami satu. Beda alik satu. Satunya banyak benda-benda sebut benda-benda uduh dalam satu dia. Kita Melayu kurang dah ni satu. Jangan Melayu kurang satu dah. Dalam satu ni kalau kena balik tukar satu ke tanam balik patah dia kata jam bergegah habis waktu tu kata. Jadi Ummu Jamil ni dia dah lawak Arab tukar satu maka dia satu. Satu sebut benda tak balik. Baru dia sebut satu dia. Dia patut waktu karam Nabi di majalisiha. Dan dalam ramai-ramai dia sebut satu dia. Satu untuk memperlecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad balagha min adawatiha wa hifdhiha 'ala ar-rasul annaha lam takun tantiqu bihi qat. Ini kata dia punya teruknya balas dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beti dia dengan Nabi hingga tak pernah kita ni sebut nama Nabi Muhammad. Sebut nama dia. Dia kata itulah hak aku, hak kalau nak kita ada juga lagi kan. Kalau ada saya dua kata hak pasal dalam sebab dia ambil depan ni ada jawab kalau nak saya kerti lagi. Tak sebut nama lain kau ali kada pakai tak buat nama pakai kalau nak lagi. Jadi Ummu Jamil ni bila dia nak sebut cerita Nabi tak sebut nama Muhammad, sebut kalau nak lagi. Adalah gelayan-gelayan tertentu yang dia guna hari ini. Kalau Allah ni dari segi apa ni ilmu propaganda ada panggil yang salah lah. Yang salah. Lo ni ada satu jabat syekh. Di jabat kerajaan dunia mana sekalipun jabat syekh bahagia yang salah.
cara bagaimana kita nak kecek rakyat kita supaya melawan, dan bagaimana kita nak kecek lawan kita supaya dia semangat. Ada cara khas. Apa dari segi tukar pelajaran, dari segi berita radio, berita TV, macam apa soal khabar tu, ada kata kerja khas. Hari ni waktu kita berani, esok waktu kita berani, tujuannya gini. Jadi benda ni nanti dipelopori oleh Ummu Jamil bin Abdul Harith tadi. Walam takun tad'uhu illa muzammana. Ini dia. Nah, Ummu Jamil ni kalau nak sebut Nabi, dia tidak kata Muhammad. Dia bernama Muzamman. Muzamman ni maknanya orang yang dikenali, orang yang dihormati. Dia kata dia Muzamman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu wa asaina. Satu dia tu. Satu ni bagi kita baca dia tak ada apa lagi dia ni. Jadi bagi orang Arab baca lagu tu tidak lebih tu. Di India sampai sekarang, di India Pakistan sampai sekarang tu hebat. Amo tidak dengar macam tu di Mesir, di mana di Arab. Walaupun lagi Arab terkenal apa namanya patun, kien kuat. Tapi di India dia ada. So kita sini apa sama. Kita ingat mana tu kiamat ini, Malaysia kiamat itu. Di India petani ada petani saya kita tetap tampung orang itu. Bang saya berapa patun dia. Bila dia hendak pun tak tidak apa ni orang India. Tiap-tiap petani kedai tu dia patut. Kadang-kadang dia puji dia, kadang-kadang dia dipuji tidak. Jadi kata dia ni muzammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu wa asaina. Kita mayah pada muzamman. Kita patuh ke agama dia. Kita deraka pada perintah dia. Hati yang samanya dia ni. Kita sini dia. Akhirnya dia kau baru dia ni. Siapa balik hati dia ni? Dia ni berang dia kita sini kita Allah dia. Akhirnya dia dengar. Jadi Nabi dia dengar ya Rasulullah, ini adalah ada mahu ni. Nabi kata dia kata berapa kat aku. Jangan muzammaman qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Mana kami mahu pada muzamman. Maksud muzamman tu Nabi lah. Makna muzamman tu orang yang dimayah. Nabi suka. Nabi kata tengoklah tuan-tuan semua, ayuhan nas ya ibadallah. Tuan-tuan semua sebagai hamba Allah. Tengoklah kata dia. Bagaimana cara Allah Ta'ala nyepusi nasi dia laknat lintah lah lain. Dia nak mahu kat aku. Wa ana Muhammad. Yahtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Aku nama Muhammad. Muhammad mana orang yang dipuji. Jadi aku orang yang dipuji nama aku. Dia namanya orang yang dikenal. Aku kita rasa aku masalah. Pasal Nabi jawab. Kalau Nabi main apa panggil sikit. Kalau jawab saya mesti jawab saya ni kadang-kadang menyebabkan orang tua panggil dah sakit. Jadi kalau dengar jawapan Nabi ni pada Abu Lahab. Pada dunia Abu Lahab kata ya dia aku ni bodoh. Betul dia nama dia Muhammad. Bapak aku jadi susah Muzamman. Sedangkan Muzamman ni tak ada. Muzamman orang yang dimaruh. Dia tu nama orang yang dipuji. Aku nama orang yang dipuji. Dia tu maruh orang yang dipuji. Tidak aku yang dia salah. Kita kena Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz satu hari, satu malam dia jalan masjid. Saya tak salah waktu itu. Masjid gelap ada api. Jalan itu ada itu. Jalan malam. Saya tak salah waktu itu. Waktu itu bapak kanan masjid. Orang tu kata betul. Tak. Kamu tak betul. Jadi tu lah ni. Ada apa ni. Dia sehat. Kawan tu kata betul. Betul orang tu. Jadi Sina Umar tak kata apa dia gila. Budak hok dia tunggu Nabi ni tu dia Sina Umar ni saya kata tak ada dedak lah. Dia kata hey khalifah yang milik ini orang di sebelah ni. Dia kata kawan tu dia kata apa? Dia kata ni betul ke? Dia tu gila lah. Dia kata tak usah tu. Jadi saya lagi tu orang tak nak apa ya. Betul kata. ولعل جميل كانت مرفوعة إلى هذه العداوة القاسية بعاطفة العداوة القديمة بين بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رأسها بني أمية بن عبد شمس. Kata tuan kita ni mula jadi Ummu Jamil marah begitu sekali hebat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpunca daripada balas lama-lama.
Malah lama zaman tu nenek lagi di antara puak Bani Hashim keturunan Nabi dan di antara puak Bani Umayyah keturunan Ummu Jamil. Itu balik. Orang ni sini lah dan dari situ 40 tahun itu. Dia balas puak balalak, dia balas puak pada jemaah. Kau tahu juga apa sebut kata pada jemaah sudah. Apa kok balalak di sini nak apa? Kok gini mari sini nak apa? Tak tahu juga apa. Tapi dapat nenek lagi balas puak pada jemaah balalak. Salah. Yang itu. Saya salah sikit. Balik. Hak ini gimana jatuh. Jadi boleh jadi yang kita nak kata dia balas Ummu Jamil dengan Nabi ni kerana Jamil orang tua itu balas dah di antara puak Bani Hashim yang dalam pihak turunan Nabi dengan puak Bani Umayyah yang dalam pihak turunan Ummu Jamil. Faqad kana baina ar-rahsayn niza'un da'im. Kerana di antara dua puak ni balas yang berterusan وتنافس على مناصب الشرف والزعامة في قريش كان berebut nak jadi raja Quraisy. Bani Umayyah pun nak jadi raja, Bani Hashim pun nak jadi raja. Kedua-dua itu laki-laki tu anak beranak Quraisy, tok nenek asalnya Quraisy. Mundu ahd Qusay bin Kilab, waktu zaman tok nenek dia hak kelima, hak nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni tok nenek dia dua-dua ni jaga, tapi balas dia katakan nak cuci ni balas sama dia. ببقى كسي تبقى وطنيلا وقد ظلت الأجيال التوارث هذه العداوة جيلا بعد جيل وسيئني كتبت قال جنراسي هالصح هذا قصة ابن كلاب ni menimukkan satu baluh entah satu generasi entah tapi baluh ni فكان لها في الجاهلية في الإسلام تاريخ طويل menyebabkan sejarah baluh ni baik zaman jahiliyah baik zaman Islam sendiri maupun Islamnya panjang. Zaman Islam sendiri itu kita dengar kerajaan Bani Umayyah. Dato kerajaan Bani Umayyah. Ya, tapi tak sebut Bani Umayyah, sebut kerajaan Islam sudah. Tapi perangai balas itu masuk dalam kepala semua orang yang menyebabkan menjadi. Dan buah ni dah orang Syiah cukup marah. Orang Syiah ada timbul lagi pas lenda. Timbul marah pada orang yang tertentu daripada golongan Bani Umayyah. Kami amat tak sebut lah. Tapi benda ni memang ada. Kita sini tak pasti jatuh sekali. Orang sebut kata Syiah tak kena lah. Orang sebut kata Ahli Sunnah kena lah. Gapo kusa dan mulian balas tak tahu jatuh sekali. Ini kerana kelemahan kita dalam bahagian sejarah. Ketahuinya fiqh tauhid. Pada apa lagi tiga perkara ni boleh kata kalau kita kena tahu berlaku. Tapi bagi sejarah Nabi, sejarah sahabat-sahabat Nabi. Dan saya punca Karbala hebat. Allah kita bawa jam-jam hak berjauh lagi ni bawa pas. فقال لها في الجاهلية في الإسلام تاريخ طويل خضبت صفحات بالدماء الغريزة وامتلأت بالخصام الجسال. Kata dia sejarah panjang di zaman jahiliyah baik zaman Islam ini bergelomor sejarah ini dengan darah dan penuh dengan pertempuran yang begitu. ولعلها كذلك كانت مرفوعة هذه العداوة في عاطفة الموت. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.